pejuang tanah air mat kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga tanah air. Jangan sampai bangsaku tiada negara. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Kumadani. Kalungan apresiasi buat peneraju acara. Salam kasih, junjungan budi kepada Tuan Yang Terutama dan kepimpinan negeri. Barisan panel hakim yang penuh cakna serta pecinta rukun negara yang disanjungi. Sidang saksi minda bervisi wawasan 2020 yang pernah dianggap sebagai tahun yang begitu istimewa bagi rakyat Malaysia. Kita pernah berangan kereta akan terbang. Namun semalam ayah telah berpesan, rupanya ada yang lebih menggerunkan kita. Di era ini kita tak pernah terbayang bila mana hari ini wujudnya Facebook, TikTok, Instagram yang melemaskan jiwa. Kini AI pula tuan-puan. Media sosial ini umpama padi dalam sekam, musuh dalam selimut, duri dalam daging. Sebelum madah diindah, sebelum bicara dicitra, mulalah kiranya kami Sri Kandi Anak Merdeka ini mentarifkan mauduk pidato rukun negara melawan provokasi media sosial dalam pembentukan integrasi madani. Saudara, hijab tajuk hamba buka. Rukun bermaksud dasar, manakala integrasi bermaksud penyatuan, provokasi bermaksud perbuatan yang mendatangkan kemarahan. Media sosial pula membawa konotasi perjumpaan dalam talian yang secara mudahnya untuk berkongsi dan menyertai. Jadi, secara interpretasinya, 5 prinsip rukun negara yang telah diceracakkan harus dijunjung untuk diamalkan demi penyatuan rakyat hari ini yang penuh dengan bahan provokasi dunia globalisasi di hujung jari. Yang mana 5 prinsip rukun negara itu meliputi kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Namun sedih warga budiman, hari ini anak muda terarah menjadi selebriti, pempengaruh mengajar like dan share, tetapi tidak pernah memperkasa 5 prinsip rukun negara dalam sanubarinya. Sidang saksi Minda Bestari. Pertama, rukun negara yang seri, rakyat hemah berkualiti, masyarakat yang rencam, perpaduan perlu kita genggam. Rukun negara kita junjung, rukun negara adalah tiang untuk anak-anak bersandar, bergaul dengan tenang, bermain dengan riang. Penghayatannya, rukun negara bukan sesuatu yang boleh diajar di atas kertas semata-mata, dilafaz di bibir begitu sahaja, tetapi lebih kepada rasa, jiwa dan semangat cinta kepada negara. Timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid pernah berkata, jangan gunakan isu 3R, raja, religion, race untuk memudaratkan keharmonian masyarakat. Namun, masyarakat Malaysia sentiasa matang dalam tingkah lakunya, berpaksikan kepada prinsip rukun negara yang pertama dengan kerangka mentauhid Kaya Esa. Kepercayaan kepada Tuhan adalah suatu pegangan. Isu stalking adalah satu pelajaran bahawa sensitiviti agama perlu dipelihara, bukan menjadi gurau senda. Kita di sama rendah, berdiri sama tinggi di negara ini. Begitu juga prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara yang di Pertuan Agong. Raja dan gubernur, lambang kedaulatan negara. Sesekali kita mempertikai, ironinya kita seperti sekitul penerhaka di tanah air sendiri yang bisa melumpuh benteng negara, kesetiaan dan jati diri. Yang kedua, rukun negara dihayati, jati diri diperbaiki. Dalam era milenial, mehna dan tribulasi dunia tapas padan, mendalami 5 prinsip rukun negara adalah penawar yang paling mujarab melawan segala provokasi. Keris dah dikerah, silat dah berbunga, tapi penghayatan rukun negara juga senjata utama. Penghinaan tanpa segan silu di lapangan media sosial kepada negara yang menjadi tular di masa dulu amat membangkitkan kemarahan rakyat Malaysia. Individu ini menghina negara kita, masih membangun dengan isu sensitif kapal terbang. Malaysia walaupun negara membangun dia anggap kerdil, tapi Malaysia tetap tegar berjiwa besar.
Tolonglah, sekurang-kurangnya negara kita, Malaysia, mempunyai bangunan tertinggi di Asia Tenggara dan kedua di dunia. Sekurang-kurangnya kita tidak melukut di tepi gantang. Hikmat air tidak menumpang. Inilah namanya provokasi dalam era digitalisasi menggunakan jari jemari. Namun kita tenang dan matang. Kita bukan anak muda yang beraja di mata, bersultan di hati. Kita tak termakan provokasi. Ini kerana adanya rukun negara ketiga dan keempat, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, menekankan rakyat supaya mematuhi undang-undang dan perlembagaan supaya tiada kacau bilau. Serah sahaja kepada pihak berkuasa untuk menangani segala ironi dan galau. Ketiga, pujangga berpesan, runtuh sendi, rumah binasa, runtuh susila, runtuhlah bangsa. Berita bernama 4 Jun 2023 menyatakan pada tahun 2022, We Are Social and Hootsuite, sebuah firma pemasaran yang memantau tren digital, mendapati Malaysia adalah negara ke-6 di dunia yang merekodkan penggunaan internet tertinggi. Hal ini yang menyebabkan faktor kemurungan dan kesihatan mental yang amat membimbangkan. Obes, kebimbangan melampau, anxiety, bully cyber, kejadian bunuh diri amat menyesakkan dada. Makanya, prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan, kita jadikan pegangan kembali ke pangkal. Prinsip kesopanan dan kesusilaan dijadikan sentimen nasional agar menjiwai nilai-nilai murni dalam hidup bermasyarakat. Tata susila ini membenci dan mengutuk tingkah laku yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. Tuntasnya di penghujung bicara, maka tepatlah pilihan tema pidato yang di-Pertua Negeri Melaka. Mahu pendidikan rukun negara, jadikan teras pegangan demi agenda kerajaan. Aspirasi generasi madani kita lahirkan. Sekian, Wassalam.